akan membincangkan tentang topik 3.5 iaitu mengamalkan gaya hidup sihat. Okey, dari hasil pembelajaran pada akhir topik ini anda akan dapat menerangkan kesan penyalahgunaan dadah dan alkohol kepada manusia. Kedua, menerangkan faktor-faktor yang membawa kepada penyalahgunaan dadah dan alkohol. Dan yang ketiga, pelajar akan dapat mengamalkan gaya hidup sihat setelah tahu apa kesannya bahaya dadah dan alkohol ini kepada manusia. Okey, sebagai pengenalan, apakah itu dadah? Dadah ialah bahan kimia yang dapat mengubah fungsi badan dan kelakuan seseorang. Dan alkohol pula boleh dianggap sebagai dadah kerana kesannya yang hampir sama dengan dadah. Dadah ini biasa sebenarnya digunakan dalam bidang perubatan. Okey, tetapi akan berlakunya penyalahgunaan dadah dan kedua-duanya ni maksudnya dadah dan alkohol boleh menyebabkan ketagihan dan merosakkan fungsi sistem saraf. Kita pergi kepada kesan penyalahgunaan dadah kepada manusia dulu. Okey. Penyalahgunaan dadah ditakrifkan sebagai penggunaan dadah untuk tujuan lain selain daripada perubatan. Okey. Pengambilan dadah yang berulang-ulang boleh menyebabkan ketagihan iaitu badannya bergantung secara fizikal ke atas dadah. Okey, seterusnya. Dadah mengganggu tindakan neurotransmitter dan menjejaskan fungsi sistem saraf. Seperti kita tahu, neurotransmitter ini adalah sesuatu sel yang membawa impuls maklumat. Okey, dadah boleh dikategorikan kepada dua, iaitu dadah perangsang dan dadah penenang. Okey, dadah perangsang iaitu dadah yang mempercepatkan kadar denyutan jantung, kadar pernafasan dan meningkatkan tekanan darah. Okey, dadah perangsang ini juga dia mempercepatkan rembesan dan tindakan neurotransmitter di sinaps pada otak dan menyebabkan kesan euforia dan ketagihan. Maksudnya perangsang, perangsang keyword yang kita kena ingat dia mempercepatkan. Okey. Kemudian contoh dadah perangsang ini adalah kokain, nikotin, kafein, amfetamin. Okey, cikgu sudah buat dia punya satu senang mau ingat short form dia, CONCAM. Co maksudnya untuk kokain, N tu nikotin, K kafein, K ni M ni amfetamin. CONCAM, dadah perangsang. Apakah kesan jangka panjang sekiranya seseorang itu mengambil dadah perangsang? Ia akan mengalami gangguan dari segi sistem peredaran darah, sistem pencernaan dan sistem saraf sehingga menyebabkan halusinasi. Okey, bayangan. Dia sesuatu yang tidak wujud di situ tapi dia nampak ada di situ. Itu adalah halusinasi. Okey, seterusnya dadah penenang. Dadah penenang dia melambatkan. Dia berlawanan dengan dadah perangsang. Kalau dadah perangsang tadi mempercepatkan, tapi dadah penenang dia melambatkan kadar denyutan jantung, kadar pernafasan dan menurunkan tekanan darah, mengendurkan otot, melegakan kegelisahan dan menggalakkan tidur. Di dalam perubatan, dadah penenang ini banyak digunakan untuk menahan sakit. Okay, diberikan kepada pesakit untuk menahan sakit, untuk bagi pesakit itu lebih relax. Okay, lebih tenang. Okay, nama pun dadah penenang. Antara contoh dadah penenang ialah morfin, heroin, barbiturat dan tranquilizer. Okey, dan short form yang kita boleh ingat ialah Mohebat. Mohebat. Kalau tadi dadah perangsang CONCAM, kalau dadah penenang Mohebat. Apakah kesan sekiranya seseorang itu, kesan jangka panjang sekiranya seseorang itu mengambil terlalu kerap
dadah penenang tanpa dos yang terkawal, iaitu seorang itu boleh hilang ingatan, tidak fokus, mengalami masalah pernafasan, mengalami kanser paru-paru, kerosakan hati, otak, mengantuk dan kecelaruan. Maksudnya dia tidak boleh berfikir secara waras lagi. Okey. Kita pergi kepada kesan penyalahgunaan alkohol. Okey, alkohol dia bersifat penenang. Yang sama juga apabila penenang ni dia melambatkan proses, melambatkan fungsi sistem saraf pusat, terutamanya penghantaran impuls saraf di otak. Okey, alkohol dia melambatkan tindakan refleks. Tindakan refleks ini sesuatu yang cepat, tapi apabila seorang itu mengambil alkohol, tindakan refleks menjadi lambat, mengganggu koordinasi dan menyebabkan kegagalan membuat pertimbangan. Okey, alkohol boleh menyebabkan kekeliruan, percakapan tidak teratur, kelemahan koordinasi otot, sebab itu seorang itu dia tidak boleh berdiri secara lurus tegak. Okey, dan tidak dapat mengawal keseimbangan badan, penglihatan yang kabur, sukar menganggar jarak. Seorang yang mengambil alkohol juga boleh menjadi agresif dan ganas. Sebab itu kenapa apabila seseorang itu selain cara yang paling cepat ialah menghembus nafas di alat pengesan alkohol, macam mana kita mau tahu dia mabuk atau tidak, alkohol itu terlebih dalam badan dia, kita akan minta dia jalan dalam satu garisan yang lurus. Seorang yang terlebih mengambil alkohol atau kita cakap mabuk lah kan, dia tidak akan dapat berjalan lurus dengan baik. Okey. Kesan jangka panjang sekiranya seseorang itu mengambil alkohol dengan kerap, dia boleh menyebabkan gangguan mental, hilang kesedaran, ketagihan dan menyebabkan sirosis hati dan kanser hati. Sirosis hati maksudnya sel-sel hati dia tu luka, rosak. Okey, kenapa sirosis hati dan kanser hati boleh berlaku? Maksudnya apabila seorang mengambil alkohol, hati ini adalah pusat pusat koordinasi bahan-bahan apa yang kita ambil dalam badan. So bila dia perlu hati ini melakukan tapisan, alkohol itu menjejaskan fungsi hati itu. Sebab itu kenapa boleh berlaku sirosis hati dan kanser hati. Okey, seterusnya, apakah faktor yang menyumbang kepada penyalahgunaan alkohol dan dadah? Okey, ini adalah 3 faktor yang besar. Kamu boleh cari juga faktor yang terdapat di mana-mana artikel atau yang kamu boleh fikirkan. Antaranya ialah yang paling cenderung menyebabkan seseorang itu menyalahgunakan dadah dan alkohol adalah pengaruh rakan. Dan biasanya cuba-cuba. Dia bagi cuba-cuba, dia tengok kawan-kawan dia dalam satu geng tu, 1 orang 2 orang mula ambil barang ni, dadah, penyalahgunaan dadah. Okey, syabu lah yang paling ini kan, remaja-remaja ni. Jadi kadang-kadang kawan-kawan dia peer pressure, kawan-kawan dia bilang, cubalah kalau mau lepak dengan kami kena cuba. Dia cuba sikit-sikit, dia rasa seronok, itulah yang akhirnya akan menyebabkan dia terjebak dengan penyalahgunaan dadah dan alkohol, pengaruh rakan. Seterusnya, tekanan hidup. Tekanan hidup, kenapa seseorang itu mula mengambil dadah? Sebab dadah ini dia bagi efek satu sensation, maksud satu perasaan yang mungkin orang lain gambarkan. Bila dapat dadah ni, dia keluar daripada diri dia sendiri. Dia menggambarkan sesuatu yang indah-indah saja. Iaitu kesan euforia. Okey, dia ada masalah, dia mau lupakan masalah dia tu sekejap, jadi dia ambil dadah, ambil alkohol. Okey, dan yang terakhir ini adalah efek yang memang mana-mana orang akan, bila terjebak, orang susah mau berhenti. Okey, dia tidak tekanan hidup. Dia tidak tekanan hidup pun. Dia orang yang ada-ada aja, tapi dia rasa seronok benda tu. Jadi dia mula ambil. Okey, dia mula ambil sebab dia rasa benda tu seronok lah. Keseronokan yang mungkin melampau-lampau ke apa, tidak pasti kenapa, tapi dia rasa seronok. Kemudian untuk keyakinan.
Ada orang ni bila dia ambil dadah, dia tidak akan dia ni contohnya dia akan confident level sebab saraf-saraf tu mula dirangsang kan. Biasanya kalau keseronokan dan keyakinan ni adalah apabila mengambil dadah jenis perangsang. Okay, ekstasi, pil kuda, macam-macam lah nama dia kan. Yang mungkin dia akan rasa seronok dan lebih yakin bercakap dengan orang, berjumpa dengan orang. Dia rasa tidak kemurungan. Jadi dia akan ambil dadah. Okay, walaupun nampak faktor-faktor inilah yang menyebab, yang apabila kita tahu faktor, kita boleh elak punca dia. Okay, jadi satu subtopik yang tidak disentuh dalam buku teks iaitu mengamalkan gaya hidup sihat, iaitu bebas daripada gejala dadah dan alkohol. Kita sudah tahu pengaruh rakan, tekanan hidup, keseronokan dan keyakinan ni boleh menyebabkan penyalahgunaan dadah. Kita elak daripada rakan-rakan yang terjebak dengan najis dadah dan alkohol ini. Okay, tekanan hidup, elak daripada lari daripada tekanan hidup dengan cara mengambil dadah dan alkohol. Ada banyak cara lain. Okay, mengawal emosi, mengawal stres dan sebagainya. Begitu juga dengan keseronokan dan keyakinan. Elak daripada menikmati kehidupan, keseronokan hidup itu dan mendapat keyakinan itu dengan cara mengambil dadah. Tetapi cari cara yang ada banyak cara. Keseronokan hidup ni bukan hanya sumber daripada dadah, ada banyak cara. Okay, tambah lagi sekarang ni ada banyak hobi, ada banyak jenis makanan yang kamu boleh cuba. Kena cari kamu punya minat itu. Okay, dengan keyakinan itu boleh didapati. Tidak ada seorang yang dia lahir-lahir dia terus yakin. Itu mungkin satu bakat, tapi keyakinan ini, walaupun dia seorang yang pemalu, tapi dia boleh bercakap dengan yakin depan orang. Itu sesuatu yang boleh dipelajari, diterap, dipupuk. Okay? Jadi, tiada sebab kenapa kamu mau shortcut jalan yang singkat, ambil dadah. Ada banyak cara yang lain lagi. Okay? So, itu sekian sahaja untuk subtopik 3.5.